الحمد لله رب العالمين القائل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليسكت أما بعد يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita berada dengan satu tajuk yang dikatakan kemahiran berdiam. Taksa hang kuam ngiap, ya ada juga pesan taksa tu, ya bersangkut paut dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhirat. Dalam arti kata kuam ngiap ni salah satu ibadat juga, bukan benda biasa. Ia beza di antara ngiap yang dikatakan as-sukut dan ngiap yang dikatakan as-samtu. Ia bezalah mana. As-sukut tu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia beriman dengan Allah lagi dia beriman dengan hari akhirat, dua-dua paulat hak besar di segi kuam sakta kita tu, beriman dengan Allah sebagai hanawi balasnya, beriman dengan hari akhirat sebagai tepat ataupun hari wantinat hak kita nak popak Allah Subhanahu taala untuk kita nak dapat balasnya saat ni. Celah-celah tu hendaklah kita kata benda baik ataupun habis tak ada kita senyap dia, kita berdiam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula kali romton sekali kita berdiam, kita ngiap, illa min khairin, melainkan benda hak patut, benda ada kuam di jadi sang kuam di, hatulah kita tak boleh ngiap situ. Kita kena apa panggil, kita kena tosu dalam hak kita nak royak benda-benda. Bermula sekali itu juruh kita tu sebagai yang panggil kunatam kita tu, kita kena duk ngiap, tetapi ya wen benda-benda hak baik hak sang kuam di tu ya tak boleh kita kena royak. Di antara hak sang kuam di saat ni masalah kita nasihat, kita seru kebaikan tu dikatakan benda-benda hak sang kuam di. Muaz bin Jabal pada satu hari dia kata, ya Rasulullah, adakah kita dikira dengan sebab sahid lidah kita tu, sebab lidah kita tu hewat kira dak dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya pergi paha Muaz di samping Nabi kata, ya Muaz, takilatka ummuk wa hal yukabbun nasi ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatum. Tidakkah seorang manusia tu terjerumus dalam api neraka pencau naruk, nauzubillah min zalik, sahid lidah dia tu. Deh, hak dia kata, hak dia kecek, hak orang panggil kuam sentena dia tu menyebabkan ia salah satu sahid pen orang panggil cau naruk, nauzubillah min zalik. Lalu itulah Nabi ta lagi, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ni kelak hak mula-mula. Siapa dia beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, tambah hak pesing hak sang kuam di, auliyaskut an syarrin, ataupun sekurang habis tak ada, ya dia jangan duk jual pakai perangai dia hak buruk dia tu, kuam cua dia tu jangan duk otobet situ. Qulu khairan taghnamu, katalah olehmu benda baik, nescaya jadi taghnamu, dapat kejayaan, samrit lagi ada panpon lagi kamrai situ. Waskutu an syarrin taslamu, kalau gitu gak dia daripada segala jenis kuam cua saning taslamu, maka selamatlah pelok pai. Pelok pai di mana? Pelok pai di dunia, pelok pai dalam kubur, pelok pai di akhirat. Tiga alai saat ni tu kita pelok pai belaka.
di atas dunia ni dia tak jadi balah. Dalam kubur masalah kata mungkar main nakir main dok itu tu kita tu hari akhirat nanti tu itu jelas dah. Al insanu laysa mukhayyaran, manusia tu tak ada main tan lerat di antara yang nak dia dengan dia antara dia nak kata benar-benar, tak ada tan lerat situ. Dia kena kata benar-benar semata-mata duduk situ, bahkan pasti dia kena kata benar-benar. Tetapi kalau tak ada benar-benar, tak patut, dia tak pandai kecek apa tu, tak ada isi buah yang bersenak ayat benar-benar, berdialah. Deh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah dia kata gana, salah seorang orang as-salaf as-salih di kalangan orang at-tabi'in, at-tabi'in. La a'lamu ba'da an-nubuwati darajatan afdalu min bathil ilm. Tak ada pesing radab lepas daripada radab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radab Nabi ni lepas pada radab Nabi tu tak ada dah radab hak tidi tisut melainkan radab hak pesing suka pepre hak agama al-Islam. Deh pepe kuamru situ. Dan kita ni tiap-tiap orang saat ni di antara dua benda kecil. Deh kena lek dia tu antara dua perkara di antara di sisi dia. Gapo dia? Kena lek hati dia, lidah dia. Maka hati dia apabila dia berdiam, hati dia duk dia tancai, duk dia tu merupakan ibadat. Kerana gapo? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kalau kita tancai, kita duk dia, kita duk buat benar-benar tancai, buat benar hak molek gapo tu, dia jadi ibadat situ. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia tahu benar hak terus-terang dan benar hak kita sembunyi dalam diri kita tu. Jadi ibadat juga hak mana kita tancai dalam diri kita tu. Wal lisanu fi dzikrihi, dan lidah ni dari segi kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala merupakan silah wa ibadah. Dia panggil kuam sampan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga pen ibadah di situ. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa dzakara isma rabbih fasalla, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di samping dia semaya. Saat ni dia tancai pen ibadat, lepas tu dia sebut pula dah pen ibadat juga. Jadi ciwit tawan dia, ciwit peracangan dia tu tak rugi. Jadi nyawa dia tu hebui walaupun kadang-kadang camkat mai tang siacai situ dengan nyawa dia, kerana dia pandai kan lontun ciwit dia tu. Cai ciwit jadi hai di tisut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin, tak lurus, tak betul, tak ada tuktong iman kuam sata seorang saat ni hatta yastaqima qalbu, hingga lurus betul hati dia. Dan tidaklah betul hati dia tu hingga betul lidah dia. Subhanallah. Kita ni kuam sakta kita tak betul, melainkan betul lah hati kita. Pas betul hati kita terhenti pada betul lidah kita. Yang mana sabda Rasulullah SAW lagi dia kata, apabila anak Adam, Luqlan Adam saat ni, setiap pagi, tuk wela, tuk wan saat ni deh, anggota dia tu, anggota tubuh badan dia pakat mari duk berhujah, mari duk totan dengan lidah dia saat ni. Dia kata ittaqillaha fina, mari duk tuang dengan itu tu lidah kita saat ni, anggota mari duk tuang dengan lidah saat ni. Dia kata takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kalaulah mu betul wahai lidah, anggota kita ni sebagai anggota ni betul lah. Kalau mu belok wahai lidah, maka beloklah anggota kita ni. Auzubillah min zalik. Dan sabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam fi lisani, kebanyakan kuam peplat benda hak benda orang panggil silap ataupun khatiah, kejahatan, keburukan anak Adam saat ni, anak cucu Adam ni, sahih dia duduk di lidah dia. Nauzubillah min zalik. Oleh itu patut kita dengar kam enam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda 3 kali. Apabila hidup ulai duk top tuan benda satu-satu perkara tu 3 kali, sedang wa kata benda tu sangat samkan. Rahimallah, Allah Subhanahu Taala cahai kuameta kepada seorang hamba saat ni. Rahimallah, deh Allah cahai kuameta kepada hamba dia saat ni. Kong bau Allah Subhanahu Taala bila takallama faghanim, apabila dia kecek maka jadi dapat ada keuntungan, ataupun dia maka dia selamatlah. Dua tu. Kalau kecek
usaha kecek nampak kata ada prior. Kalau tak ada, tak pakai dia lah situ. Dan sabda Rasulullah SAW, Nabi yang enang pada Abu Dhar. Abu Dhar ni kontisi kontiha dalam hak masuk Islam. Orang duduk dalam orang yang pak ataupun orang yang kelima masuk Islam. Makna kata orang rek hak dalam hak masuk Islam saat ni. Dalam hak tu pun pas dia tok kemenai pula dah. Nabi yang enam, ya Abu Dhar, ala adulluka ala khaslatain, tidakkah aku nak tunjuk padamu tu dua pertikam hak paling molek sekali yang mana ringi di atas belakang ni, tak ada kena duk rapi cop berat. Ya kinayah kata ringi di belakang dalam arti kata kena duk mikul lagi akan datang akhirat. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ya puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak, apa dia ni, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Dosa kita kena duk pikul. Oh pasal kita nak titi as-siratus sadah, kena duk pikul dosa pula dah. Lebih baik lagi kena duk pikul dosa hak lain pula dah. Nauzubillah min zalik. Oleh itu dia kata, tidakkah aku nak wayak kepadamu wahai Abu Zar, dua sifat, dua kelakuan hak paling dia panggil paling ringi di atas belakangmu, tak kena duk tanggungjawab banyak, wa athqalu fil mizan, dan nak berat dalam 6 nak hari akhirat nanti. Abu Zar kata, ya cuba wayak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulus samti wa husnul khuluq. Cai wela jadi panjang banyak ke tu, banyak ke ciwik peracawan kita tu, banyak ke dia gitu sikit, dan elok perangai pertikam hak tidi situ. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqamur rajul, tanak seorang lelaki saning mengenai as-sam, dikuat daripada ya ibadat hok sipi. Dah, ya dia saat ni kuam ngiap dia tu main nak priap-tiap dengan ibadat tong cai wala hok sipi ni, kuam ngiap dia dikuat daripada dia beribadat hok sipi. Tengok no ayat tu. Tapi bukan makna kata hok sipi sangat, no ayat tu dalam telak ciwik dia tu, apabila dia ada kebanyak ke hidup dia tu tak ada jadi sang kuam fitnah, sang takyat, hak tu hak memanglah hak lebih situ. Dan di antaranya taksak, di antaranya kemahiran berdiam saat ni ialah al-insat. Kita dia di samping kita perhati dengar. Al-insat iaitu kita berdiam di samping kita perhati dengar. Bila tuntut teh ni dua tempat. Satunya apabila dibacakan Al-Quranul Karim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quranul Karim, hendaklah kamu berdiam diserta perhati, semoga kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi kata la'allakum ni cacen nenon Allah cak hai kuameta kepada orang hak dengar Al-Quran di samping dia ambil dia perhati situ. Dan juga dituntut supaya kita berdiam apabila di khutbah dibacakan khutbatul Jumaah dengan dua kelebihan. Kelebihan pertama, dapat keampunan Allah Subhanahu taala lo belang semua hak peseng gapo dia ni, hak kuam cua dia tu, hak peseng hak kesilapan dia tu, hak bokeh tu, Allah Subhanahu taala lo belang situ tu. Di antara tante Jumaat ni teng Jumaat Sabdana tu dah duk situ celah ni buat samuan, buat lagi 3 hari celah-celah tu apabila yang mai duk dengar khutbah ni, celah ni kesilapan kita tu Allah Subhanahu taala maghfirah, hai apai situ. Tante Jumaat ni teng Jumaat na sukna, lepas tu buat samuan sedang siapa wancan macam wancan hak sabda ni dak, wancan hak lepas pada hak nu lagi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala, siapa dia berigtisal, ia bersih tubuh dia, summa atal jumaah, kemudian dia mai jumaat, fa salla, dia semaya 2 rakaat ngai-ngai situ, kemudian dia dengar hingga disudahkan khutbah, kemudian dia semaya diampunkan bagi dia di antara Jumaat ni sampai Jumaat depan. Lepas tu capur lagi 3 hari pula dah. Dan juga supaya dapat pahala pula pun orang berpuasa lagi orang berqiyam lek malam tu sepanjang tahun. Pula pun rakyat nengpi. Dah.
Ya mari, ya mandi molek gapo tu mari pakai ye molek gapo tu mari duk dengar khutbah hingga sudah tu. Setiap jakah tu langkah dia tu ya mari tu dah. Pahala sepengapa pahala ya puasa setahun, pahala ya semaya qiyamul lail setahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ah wa ghassala wa bakkara wa abtakar wa dana," yang mai rapak jadi duduk dalam tel hok depan sini kauna sikit ni, kamal dia dengar, ya perhati, wa ansataka lahu bi kulli khutwah, setiap ya jakah pakir tengok. Kita duduk rumah kita duduk mana? Kalau rumah kita jauh, banyak lagi langkah kita tu. Kana lahu bi kulli khutwah yakhtuha ajra sanatin siyamuha wa qiyamuha. Subhanallah. Dan di antaranya juga taksak kuam ngiap ni, hang kuam ngiap ni ialah carakan patik sampan kita dengan manusia. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu lihat seorang itu dia beri bagi dia tu tak ada kata kanak sangat, tak ada mong sangat ha dunia. Ya ada tapi bukan makna kata tak boleh hati sangat-sangat dak lah. Ya kun ha buat lok nak sang, ya panggil nak sang manut, nak sang sangkum balah tu tak ada salah. Maka apabila kamu lihat orang yang demikian, hendaklah kamu mendekati dengan dia, kerana dia tu ada orang bijak sana dalam barihan ciwik peracangan dia tu. Orang yang pesan-pesan ni tak ada dunia duduk dalam hati dia, walaupun ada gedung harta benar dia, sabsin dia, sapayakon dia tu ada, tetapi bukan duduk dalam hati sangat. Ya ambil wak kira untuk nak sang kuam di semata-mata situ. Nabi yang nak kata berdekatlah orang tu kerana orang tu dia bijak dalam barihan. Juga Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu dia kata, man katama sirrahu, barang siapa dia menyembunyi rahsia dia tu, kanal khiyaru biyadi, jalan pilih ada di sisi dia. Tetapi apabila dia buat jadi sebab orang duk tutur, duk mengumpat kepada dia, dia sendiri kena tanggungjawab. Bukan orang mengumpat tanggungjawab. Kerana dia sang head orang jadi orang sebab kepada orang mengumpat pada dia tu, dia sendiri kena tanggung. Orang yang mengumpat tu dia rakbai, dia pelpah. Jadi tak ada kena tanggung orang yang mengumpat tu. Tapi orang buat jadi sebab orang mengumpat, dia buat benda hak salah, dia buat pesan tu cari dan sebagainya, menyebabkan orang mengumpat, dia sendiri hak akhirat orang tu dia tanggungjawab di hak akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Imam Syafi'i rahimahullah yang nasihat Yunus bin Abdul A'la, kawan dia saing-saing dia nasihat, dia katakan, ya Yunus, tak sadar usaha sangatlah, tak sadar usaha, kata setiap perkara muduk selisih pendapat, kata nak benar sokmo, jangan buat jadi situ sokmo. Setiap mari duk cara-cara duk kecek sentenang gapo tu jadi nak benar sokmo. Sebab gapo? Kadang-kadang tu kita aucai ni lebih baik daripada kita benar di segi kita duk balah berbantah gapo tu. Pandai ambil hati, pandai timih hati tu lebih baik daripada kita duk berbantah situ. Sekalipun kita nampak kata kita tuktong, kita diri kita tu betul, tetapi tak pasti sangat kita pasti kena duk tekan kata. Kadang-kadang ambil hati tu lebih aula. Ya Yunus la tahdimul jusur. Wahai Yunus, janganlah kamu meruntuh buat jadi romok retak sapan hak membuat tu pada satu hari tu, kerana boleh jadi mu kena duk kelik. Seperti mana sapan hak membuat tu mu lalu atas retak tu lepas tu mu buat putus tak boleh jadi satu hari tu mu kena camping, kena duk guna retak hak tu lah, sapan hak tu lah tu pula untuk nak kelik pada satu hari. Ibnu Qutaibah rahimahullah dia kata, iza fatakal adab, apabila diluputkan bagi kamu tu kelakuan hak boleh pertikam hak tidi saat ni, luput tak tubik, maka berdialah. Kalau nampak kata nak tubik perangai kita hak tak molek tu, pakai berhentilah. Seolah kata dia pesan gitu. Ibnul Jauzi, hak ni hak samkan lagi, Ibnul Jauzi dia kata, faman hafiza lisanahu li ajlillahi ta'ala fid dunya, siapa dia raksa lidah dia tu nailog ni perak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia nak menyebut asyhadu an la ilaha illallah ketika dia nak wiknati sutai dalam ciwik dia tu. Siapa dia raksa lidah dia ni, perak Allah Subhanahu wa taala, wiknati sutai yang nak mati tu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia tu untuk nak menyebut asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Tetapi barang siapa duk pelpah lidah dia, duk kecek rumah tangga orang tu, maruah orang tu, rumah tangga orang tu, maka terbelenggulah lidah dia apabila dia nak mati. Nauzubillah min zalik. Dan di antaranya taksak hang kuam
kuam ngiap ni ialah kita pekuk benda-benda hak hajat kita nak buat. Wampen kita nak buat tu patut kita tak boleh royak sangat. Mereka bangkun hak kita boleh royak, kita nak periksa nak call periksa bagi dia tu boleh lah. Tapi semata-mata kita nak sebar ni zaman ni tu zaman Facebook. Allah sikit sebanyak tu pakai share di Facebook. Sebenarnya hak ni yang menyangah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi dia kata asta'inu ala najahil hawaij. Gunalah olehmu untuk nak menjadi samrik hajat-hajat kamu tu bil kitman, susuk gatik. Fa inna kullu zi ni'matin mahsud. Kerana setiap yang punya nikmat tu akan didengki, orang berdengki pada dia. Apabila duduk care gapo tu, mata kita tak tahu. Kadang-kadang dia menyebabkan dia tu rasa kata dia rasa panas perut gapo tu kok, dia duduk kata macam-macam ataupun dia tubik pertikam, dia duduk berdoa dan sebagainya. Sebab itulah ista'inu ala najahil hawaij bil kitman. Hajat-hajat kita tu gapo tu jadi pekuk susu gatik. Dan di antaranya maharatus samt at-taghaful. Sewaneng daripada kita tu taksak yang kuam ngiap sani ialah kita buat tameru gatik. Buat tak tahu gatik. Bang yang tu kita buat tak tahu gatik. Tu sabuk perut sangat. Cuk hak leg benda leg di antara kita dengan isteri kita, dalam kerap keluar kita, dengan peran kita, to sangkum kita tu patuh jadi hak benda hak cuci tu tak sabar dak perut sangat tong ya panggil tameru gatik. Sebab sabda Rasul Allah Subhanahu taala berfirman mengenai Nabi Yusuf alaihi salam, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf kawan saudara-saudara dia tahu dia ada telaga buruk gapo tu, bo mari dia jadi rat menteri kan Kelang tu, dia mau pakat mari duk cari gapo tu. Akhir sekali Nabi Yusuf dia rujak dia mening. Lalu itulah Nabi Yusuf dia tahu Wak tak tahu kata boh dalam itu tu boh, dia panggil tak ada boh perut sangat wak tameru situ. Kerana yang dikasih sekalian, setengah pada setengah bang yang dalam hak kita tameru saat ni bukan masalah kata kita bodoh, bukan masalah kita suka cop hai apa saat ni macam kata kita ni on air macam, tetapi kita berdiam tu merupakan ni ibadah, orang panggil ibadah lek tarbiyah. Cara ini adalah cara asuhan didikan kita, hasil daripada ibu bapa kita ya sang kuam di dari kita ya asuh kita dan ibadah. Dan di zaman belakang-belakang ni zaman al-fitan, sahabi Uzaifah bin al-Yaman dia kata takunu fitnatun, akan jadi akan mi fitnah, akan timbul ke fitnah saat ni ta'wajju fiha uqul rijal. Otak-otak orang saat ni ramai dah dengan terlalu fitnah kuat doa. Hatta ma takadu tara rajulan aqilan. Dalam suasana fitnah saat ni tengok orang berakal tu tak ada. Lah ni pakai duk maki pada satu kelum Islam, pakai duk maki kata kau kan rai dan sebagainya. Tubik daripada badai-badai hak puru, nauzubillah min zalik. Dan situlah Huzaifah bin al-Yaman dia kata la tadurrukal fitnatu ma arafta dinak. Kalulah tubik fitnah bala mana pun tapi kita tahu kiokong sasana kita tu tak apa, tak mudarat. Tak ada main pun kata situ innamal fitnah, adapun fitnah itu apabila jadi semabo sama, jadi ada kesamaran di antara benar-benar dengan al-batil, tak dapat kita mengetahui mana hak benar mana hak batil, hak tu ya mai pun kata sungguh. Tapi kalau orang tahu benar al-batil, ia berjauh, ia tahu benar-benar yang mendekati dengan benar-benar, tak ada apa, itu selamat. Situlah apabila balah tu siapa masa tu dan siapa dah masa tu di masa sekarang saat ni, kita hendaklah kita beramal dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia kata pada Uqbah bin Amir, dia tanya Uqbah bin Amir, dia kata ya Rasulullah man najah, ya Rasulullah apakah jalan selamat di situ? Nabi kata amsik alaika lisanak, pegang lidahmu, wal yasa'ka baitak, batu jadi rumah tanggamu tu jadi duk kurang dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, wabki ala khati'atik, dan teriak atas kesilapan kita, hak piplak kita tu. 3 perkara. Jaga lidah kita, duduk dalam rumah tak sahu jadi tubik kau sangkum sangat. Yang ketiganya, hak mana kesilapan kita teriak, wasa kata insaf lah, belah ke diri di samping kita istighfar situ. Imam Az-Zahabi rahimahullah dia kata apabila dilakukan benar fitnah, berpegang teguhlah olehmu dengan as-sunnah dan jagalah jadi melazimi benar hak dia saat ni. Lepas tu jangan duk kecek hak mai kiokong dengan kita.
Jangan duk jadi kecek hok mai ke kita. Apabila ada hak sikit sebanyak benda mi panah gapo tu, hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita yud labak wallahu a'lam. Situ sikap kita. Sini apabila kita mai kecek hak orang sikit sebanyak hak mai ke dengan kita tu, nak tahulah mana dah. Malik bin Dinar dia kata, apabila kamu lihat kata hatimu jadi kasar, jadi kerah, dan wasa lemah, lupuh tubuh badan, tak ada wasa kata nak buat ibadat, tam ibadat, mai mi arum. Dah, patu hati kita pun kerah, patu rezeki kita pun jadi wasa payah gapo, tahuilah kita tu kita kerja hak rumah tangga hak orang. Ke epek orang. Kalau kita wasa kata tubuh badan kita lesu, wasa kata tak ada arum nak ibadat, nak kata astagfirullah tak ada arum, nak buat kuamdi tak ada arum, segala-gala benda tu cek kita mai dek kecek hak rumah tangga orang, kita buat duk bakit keburuk ke orang, sedangkan demo tu mai kiokong dengan kita. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Oleh itu yang dikasihi sekalian, juga tubiklah beberapa sikap di sini. Kan ngiap deh meraton canak sat ni. Apabila kita ngiap dalam hak kita benar sat ni, ya jadi kuam mancai. Kita benar tapi kita ngiap situ. Ning lek ngiap sini sedang wa kita ni kuam mancai kita. Dan kita ngiap hal kita kerut sedang wa kita mi palangan. Kalau kita ngiap lek ning ketika kita beramal cuang wela kita jadi tamnga sani pen ya panggil gapo ni kuam kit sangsan. Balah tulah juga. Dan apabila dia meriwayat menyakiti pada kita ngiap kan kerak tampit di sana, ya jadi hikmah bijaksana situ. Dan kita ngiap dadaha dia mau duk pracuk pada kita merupakan tarafu'. Jadi kita tu yuk radap kita dalam hak kita situ dah. Juga yang dikasihi sekalian, kita ngiap hal keadaan kita duka cita, kita rusing wasa serabut, kita ngiap di samping kita merayu hal pada Allah Subhanahu Wa Taala, ni ke cenak hak sunsut sekali. Cenak hak sunsut situ. Itulah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, tidaklah satu setengah yang paling agung ti yin yai di sisi Allah Subhanahu Taala di segi pelabun sani daripada kita telek wasa kita nak marah pada saudara kita tapi kita telek kemarahan kita, hak ini pelabun ti yin yai tisud dah. Itulah kerana kalaulah kita tahu kata Allah banyaknya orang terlupa pada kita setelah mana kita meninggal dunia sani, dapatilah kita tak terasa kata nak cari keredaan kecuali keredaan Allah Subhanahu Taala. Lepas mati sehari dua tu dia terlupa dah kita. Kalau kita kata tahu kata kunka balah tu banyak dia terlupa pada kita, kita rasa kata tak ada campen kita nak cari keredaan manusia. Hanya keredaan Allah Subhanahu Taala. Pada satu hari itu, no ayat kata hak ning ni hak benar hak molek sekali dah. Sampai yakun sabsing hak ti ditisud apabila diturun ayat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka itu duk kumpul, duk saksum mah dan perak, tidaklah belanja pada jalan Allah Subhanahu Taala. Sahabat dia kata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah pada setengah hak nak kan Nabi duk dintang satu. Ada salah satu hak Nabi dintang situ tu turun ayat wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Buat sahabat kata, turun atas kami ni mengenai hak kiokong hamah dan perak. Kalau gitu gapo hak maksum wahai Rasulullah hak sangkuan tisud hak mai kita nak jadi saksem hak sipes saling. Nabi kata afdaluhu hak paling molek sekali dikuati sud lisanun zakir, lidah ni selalu duk berzikir pada Allah Subhanahu Taala, qalbun syakir dan hati selalu cop qabkun ta Allah Subhanahu Taala, wa zaujah mukminah, para ya mukminah tu'inuhu ala imani, para ya mukminah boleh bantukan dia dalam hal meningkat keimanan dia tu. Hak ning lah hak sabsing hak paling molek sekali. Sabsing hak paling molek sekali, lidah selalu menyebut Allah Subhanahu Taala, hati selalu cop syukur ta Allah Subhanahu Taala, lek para ya salihah mari senap sunun dengan hak ta sangkum sat ni. Situlah pada satu hari itu Al-Ahnaf bin Qais dia kata dia duduk dengan Abu Zar, sedang-sedang Abu Zar duduk tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Lalu itulah Abu Zar dia kata kepada Al-Ahnaf, kalaulah kita penuh benar baik atas baik, tak ada molek kah?
Kita ada dah sekerat gelas benda hak molek, kita pergi penuh pula dah hak molek lagi. Tidakkah molek ke situ? Ya, molek. Lepas tu ya tasbih pula. Lepas tu kalau kita dia, kita berdia, tidaklah tak molek kan lebih baik daripada kita main penuh benda hak tak molek, benda hak cua saat ni? Ya. Lepas tu kalau kita berkawan dengan hak baik, dengan orang hak molek, sayang-sayang kita molek, tidaklah lebih baik daripada kita duk sore ke? Ya. Lepas kalau duk sore lebih baik daripada sayang hak jahat, hak buruk ke? Ya, memanglah gitulah. Situlah yang dikasih sekalian. Hendaklah kita sentiasa lidah kita tu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ajar lidah kita selalu duk menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi duk biasa, jadi peketik dia situ selalu ya cok, ya tak berhenti sama sekali lah. Dia ya pak ya rasa rokcat. Dah ya rasa rokcat ya duk sebut subhanallah, ya tak boleh berhenti. Sepong kita nak makan gula, dia rasa sedap. Lepas sutir sepengah hak dia isap rokok. Hak rasa sedap isap rokok tu. Lepas puting dia panggil hubung puting. Dok tahu puting. Hak tu lek tak molek, hak lek molek saat ni. Kalau kita selalu cop zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dok sang kuamdi, dok saksum kuamdi kita semua. Oleh itu, hendaklah kita tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, naik percamuan kita, kita takbir, lagi kita tahlil, tahmid dan kita istighfar. Itulah yang dikasih sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin alqa'il innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Orang yang ada kuamru, lepas tu yang mai pekuk, yang menyembunyi kuamru dia tu dengan tujuan dia tu nak sebahagian sebagai pemperayaan sikit sebanyak benda-benda dunia. Kuamru dia kuamru hak betul, tapi dia geduk pekuk hak betul tu, geduk bela hak kuamru hak tak betul. Nauzubillah, dengan pemperayaan dia tu, mereka itu tu akan makan dalam perut-perut mereka tu api neraka. Nauzubillah min zalik. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercakap, tak ada peduli pada mereka pada hari akhirat. Nauzubillah min zalik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'us rahmatan lil alamin alqa'il man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa ditanya mengenai suatu ilm maka dia menyembunyi. Aljamahullahu bilijami min nar yaumil qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala mai piak dia tengah kekal hak tali hak kuda tu pada hari akhirat. Sepengah orang panggil gapo ni tali juga hak ikat kuda tu. Balah tulah nauzubillah min zalik hari akhirat. Wa ba'd, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah bin Mas'ud dia kata haqqa tuqatih sini ni hak Allah Subhanahu Wa Taala korong, ya ayyuhallazina amanu, Allah korong orang pusat ta. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gapo dia hak Tuhan korang sat ni? Ibnu Mas'ud dia kata an yuta'a wa la yu'sa. Taat pada Allah, jangan duk deraka pada dia. Wa yuzkara wa la yansa, dan disebutkan, diingati kepada dia, jangan duk lupa dia. Korang. Lepas tu wa yushkar wa la yukfar, disyukuri, jangan duk lupa pada dia, jangan duk halak bala, tak ada rasa cop nak syukur. Ha tu Allah. Pas kita jadi apa siapa Allah Subhanahu Wa Taala nak korang pada kita gitu lalu dah. Walau bagaimanapun nak ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala korang di sini. Sini Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu dia kata la yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatih. Hak sani. Haqqa tuqatih sat ni tidaklah seorang hamba sat ni ya takwa pada Allah sebenar-benar takwa hatta yakhzina min lisani, hingga ya raksa lidah dia tu. Abdullah bin Mas'ud dia wayak pada para sahabat, kamu ni samai dia dah yub Abdullah bin Mas'ud 1400 tahun dah. Dia kata kamu ni duduk dalam zaman al-haq, duk piping hawa nafsu lagi. Benar-benar tu orang panggil benar al-haq tu duk piping hawa nafsu, duk piping aram lagi. Wa sayati zaman, dan lagi akan datang akan mari satu zaman hawa nafsu saat ni mai duk piping benar-benar. Jadi dia balik meta situ. Zaman tu zaman sahabat, zaman tabi'in benar-benar duk piping benar al-haq lagi, duk kontrol benar al-haq. Lagi akan datang tu akan mari benar hawa nafsu saat ni mai duk kontrol benar al-haq. Nauzubillah min zalik. Yang dikatakan
oleh Abdullah bin Mas'ud, fa na'udzu billahi min dzalika zaman, minta lindung dengan Allah pada masa itu sama itu tu. Dan berkata pula Ali bin Abi Talib, apabila orang benar-benar dia tengok benar al-batil, dia dia orang al-batil dia berasa kata, oh tak ada apa, dia kena dah. Apabila orang tahu ada hak puru saat ni, dia tahu kata benar-benar dia tak ada mai, dia panggil tak ada totan, tak ada mai partisip sikit sebanyak benar hak tak benar saat ni, orang wong kelum, wong kan, orang hak al-batil saat ni dia berasa kata dia duk kena dah. Auzubillah min zalik. Sebab itulah apabila situ tu Allah Subhanahu wa taala dia kata sama'una lil kadhib. Allah comti. Sama'un ni makna kata dia tengok benar-benar dia berasa tak ada rasa nak royak, takut dia jadi siapa pemperayuk dia tu. Auzubillah min zalik, yang dikatakan sama'un. Lalu itulah patut kita kena royak melahirkan benar-benar sekalipun orang tak seturut. Kita kena royak benar-benar sekalipun orang tak turut, kerana tujuan nak jadi ada dalam orang panggil satik panias saat ni, nak jadi ada dalam satik panias tukrun saat ni, kata benar-benar balah ning, benar-benar balah ning, walaupun dia tak seturut, bime-bime takut lagi akan datang mari satu run, kata kita tak biasa dengar kata balah ning. Balah ning benar hak benar tapi kita tak biasa dengar. Oleh itu di antaranya juga dilarang hak masalah kata berdiam, langsung ambil di pagi sampai malam. Tak sekecek duk dia ngiap situ, hak tu pun tak boleh juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia larang. Di antara hak dia larang juga hak dia tak kena ialah kita cuan hak kita duk makan saat ni. Dah kita nak makan saat ni acu boleh nak jadi ada kecek juga sikit sebanyak. Ni merupakan sunnah nabawiyah. Orang kita tu terutama orang tua-tua kita kata tak juru kecek boleh-boleh duk makan dak. Dia balik kok tu. Dia makan kecek boleh-boleh makan ni merupakan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan samping cara terutama kalau ada tetamu pula dah. Kerana kita mari tak seru jadi dia tu, wasa kata dia kerencai dan sebagainya, kita buat menjadikan dengan dia. Kita sangkan dengan orang panggil tetamu kita ni merupakan sunnah nabawiyah, seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu orang panggil apa ni, satu jemput teh. Nabi pun pergi ambil lengan hak bini sana yang makan. Lepas tu dia kata ana sayyidul qaumi yaumal qiyamah. Akulah penghulu al-qaum pada hari akhirat. Sedewan ayat kata dalam cuan makan tu patut digalak kita kecek sikit sebanyak setelah mana kita telah semuluk kita kecek gatik jangan duk kecek kodok ketak mulut tu lah. Dia tak berlagu pula situ. Tapi dalam hati tu boleh nak kecek dalam cuan hak kita duk apa dia ni kita duk makan. Juga hak ni hak samkan tisul ni seorang tu mai duk kecek, mai duk ngejek, duk peracuk atas seorang lelaki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah hadapi Rasulullah. Kuntisan ni mari popong dia. Ya dua orang duk kecek, duk tuduh mengenai seorang tu tak ada, duk kecek, duk tuduh lah. Kuntisan ni mari popong dia. Nabi pun dengar dia kata barang siapa popong saudara dia, orang tu dapat hijaban minan nar. Ia jadi selamat daripada api neraka hari akhirat. Orang hak popong saudara dia pada demo dua orang duk tuduh hak orang lain, lepas tu dia konten samsan ni mai popong hak tu orang tu hak popong sat ni dia dapat selamat daripada api neraka, terdinding daripada api neraka. Dan di antara hak patut kita popong ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hak dia duk peracuk pada dia tu malakul maut kha anuya nak masuk nak ambil hak nyawa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mana hak ada orang panggil bangkong mari duk orang panggil duk ngejek, duk menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ning malakul maut kha anuya nak masuk. Tak pernah malakul maut nak kha anuya nak ambil nyawa-nyawa seorang ya wen Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.